Allah dia menyebut di dalam Al-Quran, Inna dina indallahi Islam. Kata Allah, sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah, satu-satunya agama yang diterima pakai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Betul kan? Sebab tu malam ni dalam masjid ni tak ada seorang pun yang bukan beragama Islam. Semuanya beragama Islam. Tapi tuan-tuan harus tahu bahawasanya nak jadi orang Islam ni ada dia punya syarat dia. Dia bukan terus menolong dia masuk Islam tak. Dia ada syarat dia. Macamlah kita nak nikah dulu kan, nikah ada syarat dia. Betul tak? Berapa syarat nikah ni? Lupa lah, sebab lama tak nikah kan? Sorry, berapa syarat nikah? Lupa juga. Ini contoh ilmu yang tak diamalkan. Dia ada ilmu kena amal. Bila tak amal dia lupa lah. Kan dia cakap syarat nikah ada 5, dia tak tahu yang rukun nikah pun 5. Ya? Apa faham? Syarat nikah lupa juga. Macam itulah nak masuk Islam, nak jadi orang Islam pun ada dia punya syarat ni. Ya? Syarat nak jadi orang Islam, dia kena patuh dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Oh, ada 5. Rukun Islam ada 5. Alhamdulillah malam ni kita punya kuliah tak berat, kita bersantai. Ya? Rukun Islam ada 5. Mengucap, solat, puasa, zakat. Kemudian jika mampu, pergilah tunaikan haji. Apabila sempurna kelima-lima syarat itu, kecuali yang kelima, jika mampu, maka sahlah dia, maka cukuplah syarat dia untuk beragama Islam. Dia haji, dia zakat, dia puasa, dia solat, tapi dia tak mengucap, tak cukup syarat untuk jadi orang Islam. Tapi tuan-tuan, kita ada masalah besok. Masalah kita besok nak masuk syurga. Sebab syarat nak masuk syurga, dia tak cukup dengan syarat Islam. Sebab kalau sekadar Islam dia boleh masuk syurga, orang munafik pun Islam. Contoh Syiah hari ini. Syiah pun mengaku mereka itu Islam. Syiah kena Yahudi mana jahat. Syiah jahat ni. Yahudi ni kafir, dia bunuh orang Islam, patut sebab dia kafir. Tapi Syiah dia mengaku di Islam, dalam masa yang sama dia bunuh orang Islam. Mana lagi tu orang Islam bunuh orang Islam dengan orang kafir bunuh orang Islam, mana teruk ni? Teruk lagi orang Islam bunuh orang Islam. Sebab tu kalau sekadar nak masuk syurga cukup syarat Islam, Syiah boleh masuk, orang munafik boleh masuk. Tapi bukan itu sahaja syarat. Sebab syarat nak jadi, syarat nak masuk syurga, dia kena jadi orang Islam yang beriman. Dan kalau Islam sahaja, ingat, orang munafik pun Islam. Abdullah bin Ubay lagi hebat dia daripada kita. Kita tak pernah sembahyang dengan Nabi. Tak. Kita tak pernah dengar ceramah, tak pernah dengar khutbah Nabi. Kita tak pernah makan bersama dengan Nabi.
Abdullah bin Ubay, dia benar. Hebat tak Abdullah bin Ubay? Hebat. Islam tak dia? Islam, tapi sayang sebab dia munafik. Kalau dia benar-benar beriman, hebat dia. Baik, macam Islam tadi, nak jadi orang Islam ni ada syarat dia. Nak jadi orang beriman pun ada syarat dia. Kalau nak jadi orang Islam, dia kena patuh dengan 5 rukun Islam. Kalau nak jadi orang beriman, dia kena patuh dengan 6 rukun iman. Mudah saja. Betul tak? Beriman dengan Allah. Beriman ni maknanya dia percaya dan dia yakin. Dia beriman dengan malaikat. Dia beriman dengan Rasul. Dia beriman dengan kitab-kitab Allah. Dia beriman dengan perkara gaib. Yang keenam, dia beriman dengan qada dan qadar. Dalam enam rukun iman itu, saya berminat untuk kita berkongsi tentang rukun iman yang kelima, iaitu beriman dengan perkara yang gaib. Dalam banyak-banyak perkara gaib, saya kira malam ni kita sembang, kita bercerita, kita berkongsi tentang beriman dengan kewujudan dosa dan pahala. Sebut dosa pahala, tapi bab dosa kita tak payah cerita lah. Tak sesuai, bulan ni tak sesuai cerita bab dosa. Kita nak cerita bab pahala. Pahala ni apa dia? Sorry, pahala ni apa dia? Selalu kita sebut pahala ni apa dia? Tiket apa tak tahu? Dia kata pahala ni ganjaran. Jadi pahala ni apa dia ni? Pahala ni apa dia? Anugerah skrin apa? Dia pahala ni, dia sebenarnya sejenis mata wang. Tahu? Kita duduk di Malaysia. Malaysia ni di sebuah negara, ingat tu? Ya? Cuma malangnya negara Malaysia ni dia fana. Fana ni maknanya dia akan binasa. Lambat laun sampai masanya Malaysia dan semua negara-negara ni akan binasa. Jadi sebab tu negara-negara ini disebut sebagai Darul Fana, ya, negara yang binasa. Kita duduk di negara Malaysia, dah tentu ada dia punya mata wang di sini. Dan di Malaysia mata wang dia RM Malaysia. Kita berjual beli semuanya dengan RM Malaysia. Betul tak? Kita bawa RM Malaysia luar daripada Malaysia, masuk je siang, RM Malaysia laku tak? Pada dasarnya tak laku. Sebab apa tak laku? Sebab RM itu untuk Malaysia, untuk negara Malaysia, bukan untuk siang. Faham tadi? Kita masuk saja Indonesia, tak laku. Walau seguni RM kita bawa pun dasarnya tak laku. Tak. Pasal apa tak laku? Sebab RM hanya laku di Malaysia. Dan begitulah semua jenis mata wang di negara masing-masing. Di dunia lagi Allah dah tunjukkan. Baik, kita hidup sekarang ni di negara yang fana. Dan Allah kata summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu nanti akan dikembalikan oleh Allah. Maksudnya daripada negara fana, kita akan kembali ke satu negara yang baqa, satu negara yang kekal abadi. Maknanya kekal abadi dia negara akhirat lah.
Jadi kalau tadi saya sebut setiap negara ni ada dia punya mata wang dia. Negara yang namanya akhirat pun ada mata wang dia. Nah, kita nak berurusan dengan Allah, sejenis mata wang yang saya maksudkan itu ialah pahala. Nah, kita bawa sebunyi RM kita beri dekat Allah, tak laku dia. Tapi kita nak bawa pahala berjumpa dengan Allah. Setuju? Dan dari mana kita nak dapat pahala ni? Beramal. Dan kalau tak cara beramal tak boleh. Mesti dengan cara beramal. Dengan cara beramal barulah kita diberi pahala. Siapa honor ni? Siapa honor kepada pahala ni? Allah. Yang kita selalu boleh pahala ni Allah bagi ya. Honor tu bagi kat kita. Betul tak? Mana satu imam ni? Saya tak faham. Kedua, nanti kita tanya dia, ni imam dia. Dia bagi pahala sebab dia honor. Jadi bila kita boleh pahala sebagai tanda kita bersyukur, sebagai tanda terima kasih dengan pahala itu, kita nak bersyukur. Kita kena bersyukur. Sebagai tanda kita bersyukur dengan nikmat pahala yang Allah bagi, kita kenalah beriman dengan Allah. Ini tanda orang bersyukur. Tanda orang bersyukur dia kena beriman. Dan sebagai tanda orang beriman, Allah kata, kalau benar kamu ni beriman, nak tak nak kamu kena ingat. Ini je tanda orang beriman. Orang yang mari masjid ni semua orang ingat Allah lah. Bila kita tanya ustaz ni, ustaz macam mana cara nak ingat Allah? Ustaz ni bagi jawapan begini. Tanya ustaz ni pula, macam mana cara nak ingat Allah? Ustaz ni pun bagi jawapan begini. Macam-macam jawapan kita akan dapat. Tapi dalam Quran Allah syorkan kepada kita hanya 3 cara untuk ingat Allah. Allah syorkan kepada kita dengan dibawa 3 ayat Quran. Dia proposal kepada kita manusia, ini saja cara untuk kamu ingat aku kalau benar kamu beriman. Cara yang pertama kata Allah, kamu kena ingat aku dengan cara berdoa. Sebab tu orang yang tak berdoa ni orang yang sombong. Kita tak mampu nak doa panjang-panjang, doa tak pendek. Kalau saya tanya tuan-tuan suka imam baca doa panjang ke doa pendek? Cakap betul. Doa pendek-pendek. Betul tak? Ni mana satu imam saya terdapat. Sekali lagi kau buat sikit, tuan-tuan suka imam baca doa panjang ke pendek? Dengar tu. Nanti kalau ni 3 imam, dia pun panggil imam buat tahlil, baca doa pendek-pendek je, dia padan. Imam ni tak apa. Dia kalau kenduri tahlil ke apa, dia nak doa panjang pun dia tengok juga apa jenis makan malam tu. Lepas tak bihun, bagi pendek-pendek. Yang mana betul. Tapi kalau biryani, dia kena panjang sikit. Kita tak boleh doa panjang-panjang. Doa pendek-pendek, apa susah. Yang penting kita doa. Kita tak erti doa bahasa Arab, doa bahasa Melayu. Orang Arab pun doa bahasa Arab, dia tak pernah doa dalam bahasa Melayu. Apa susah? Kecuali kalau orang Arab doa dalam bahasa Melayu, okey, tak ada masalah. Tak salah kalau kita doa bahasa Arab. Tapi orang Arab, orang putih tak pernah doa dalam bahasa Melayu. Tidak apa susah kalau kita tak hafal doa bubuk di bahasa Melayu. Bukan susah, orang tahlil. Katalah 3 Sabri pun dia baca doa. Katalah Sabri pun tak ada, semua tak ada. Yang ada, Haji ada. Jadi mak suruh buat tahlil. Macam mana aku nak doa tahlil? Tak erti, bubuklah bahasa Melayu. Ya Allah, ampunkanlah dosaku bersama ayahku
Tak perlu ramai-ramai, ampunkanlah dosa kami, mak ayah kami, isteri kami, anak kami gitu dah. Ampunkanlah dosa arwah-arwah gini-gini. Tak cukup. Tak susah. Yang penting jangan tak doa. Doa yang pendek, Rabbana atina fid dunya hasanah. Cukup. Nak panjang-panjang tak boleh. Doa yang pendek-pendek. Kalau Rabbana atina tu pun malas, angkat tangan, ya Allah, macam biasa, ya Allah, ataupun macam tadi, masalah. Ya Allah, macam tadi ke, macam semalam ke, tak apa, macam imam pada semalam. Yang penting apa? Doa. Orang tak doa, dia orang sombong. Allah marah kalau manusia tak minta dengan dia. Sebab Allah ni dia tak macam kita. Kita ni jemu. Hari-hari orang minta derma kat kita. Kadang-kadang jemu kita. Asyik-asyik aku je. Kita orang berada. Dan asal ada orang minta derma, jumpa kita. Tahu tak? Ada je datang. Kita pergi isi minyak kat petrol pump, ada je muka yang datang minta derma. Kadang-kadang kita jemu tak? Hati tu mesti cakap kan. Lagi-lagi minta derma. Lagi-lagi minta derma. Betul tak Sabi? Tak betul? Tuan-tuan saya suruh minta kat Saudi. Allah tak pernah jemu. Bahkan Allah marah kalau manusia tak minta kat dia. 24 jam bukan manusia je minta dengan Allah. Dan semua jenis makhluk Allah yang nampak, yang tak nampak, baik haiwan, baik tumbuh-tumbuhan, baik unggas-unggas, 24 jam setiap saat ada je yang minta dekat Allah. Tapi Allah tak pernah jemu untuk dengar semua permintaannya. Sebab tu jangan kita rasa jemu nak minta, sebab Allah tak pernah jemu nak mendengar. Rugi. Kita sendiri pun akan marah. Isteri kita tak bekerja, 24 jam dia suri rumah sepenuh masa. Tak. Kita pelik. Dia tak pernah minta duit dekat kita, saya beri. Tapi dia punya duit ada je, tak pernah putus-putus. Ada je duit dia. Tak pernah pun dia minta kat kita. Dia kerja pun tidak, tapi dia ada duit. Kita tanya dia, awak dapat duit ni dari mana? Dia pun cakap, saya minta dekat suami orang sebelah. Marah tak marah? Marah kalau dapat tahu isteri minta duit dekat suami orang sebelah. Sorry, marah. Siapa marah? Kita sendiri pun marah. Betul. Macam itulah antara Allah dengan manusia. Ada manusia dia pergi kat pokok, bagi yang sembah pokok lah, dia minta dekat pokok. Kan? Ada manusia dia pergi dekat berhala, bagi yang sembah berhala, dia minta dekat berhala. Ada manusia yang percaya dengan kewujudan dewa yang menjaga laut, dia minta dekat dewa. Macam mana Allah tak murka? Allah mesti murka punya. Sebab aku yang ciptakan kamu, kamu minta rezeki kat aku yang punya rezeki, tiba-tiba kau minta dekat orang lain, minta dekat benda lain. Mana boleh? Sebab tu orang kata, kamu kena ingat aku dengan cara berdoa. Sebab kata Allah, jika kamu ingat aku dengan cara berdoa, aku, kata Allah, akan ingat kamu dengan cara aku terima doa kamu. Allah sebut ud'uni astajib. Mudah ayat itu tuan-tuan selalu dengar. Kan? Ud'uni astajib. Allah kata minta, kamu minta aku bagi. Ini janji Allah. Allah punya janji minta dia bagi. Yang tak minta pun Allah bagi. Ini kan pula yang minta. Tuan-tuan, Allah tak pernah berjanji siapa yang kahwin dapat anak. Tak pernah berjanji itu. Kalaulah Allah kata, aku janji siapa yang kahwin dapat anak tu, ada juga orang yang kahwin tak dapat anak. Adakah Allah mungkin janji? Betul tak? Allah tak pernah janji begitu. Allah tak pernah janji dengan manusia siapa yang bekerja siang malam dia kaya.
Tapi Allah punya janji, siapa yang minta aku bagi. Ini janji Allah. Dan kita minta, ya Allah murahkan rezeki aku. Kita jangan faham rezeki itu hanya duit je. Dia tak bagi duit, dia bagi sihat. Itu dia. Kita banyak duit tapi badan tak sihat, nak buat apa? Nah, duit banyak dalam duit, tapi kambing tak boleh makan. Mau makan kambing? Boleh? Tak boleh rugi. Daging tak boleh makan, ayam tak boleh makan, itu tak boleh makan, ini tak boleh makan. Sudah ni makan bubur, tapi duit banyak. Duit biar kita. Letak apa try tengok? Tapi boleh? Letak apa kat dia tengok? Semua dia makan. Sebab biar kita hidup tak senang pun, tapi badan sihat. Sebab tu kadang-kadang kita kena sangka baik dengan Allah. Kita minta, ya Allah murahkanlah rezeki aku. Kadang-kadang dia tak bagi duit, dia bagi anak kita sihat. Kita kalau bapa ni, kalau balik rumah tengok anak sakit, letih tu, baru nak buka pintu dengar anak dah terbatuk-batuk, batuk-batuk tak berhenti. Kita punya emosi kita, Allah kan? Balik rumah tengok anak kita demam, baru badan tu nak berisi, susut balik sebab sakit, letih kita. Sebab tu Allah kata minta, kamu minta aku bagi. Ini cara yang pertama untuk ingat orang perempuan. Luangkanlah sikit masa waktu siang, walau 10 minit untuk solat sunat duha. Kalau yang tak bekerja lah. Dalam solat sunat duha tu banyak-banyaklah doa untuk suami. Mudahkanlah urusan suami aku, ya Allah. Suami aku keluar dari pagi, balik petang sebab nak sara keluarga, ya Allah. Kau mudahkanlah urusan, kurangkanlah rezeki untuk suami aku, ya Allah. Minta. Itu yang orang perempuan boleh buat. Kekuatan doa orang perempuan ni, Allah mudah terima doa dia sebab dia ibu. Ya? Dia bukan sahaja isteri, bahkan dia ibu. Sebab tu doa dia cepat Allah terima. Jadi belajar-belajarlah doa untuk suami. Yang kedua kata, kalau benar kamu beriman, kamu kena ingat aku dengan cara bertawakal. Tawakal ni maknanya berserah diri. Sebenarnya rezeki yang Allah bagi kepada kita ni cukup dah. Cukup dah sebenarnya. Yang jadi sebab tak cukup ni, sebab kita tamak. Orang ada rumah besar, kita pun nak duduk rumah besar. Itu yang tak cukup. Orang ada kereta besar, kita pun nak beli kereta besar. Itu tak cukup. Dan kita tengok mak ayah kita dulu. Mak ayah kita dulu gaji bukan besar pun. Tapi dia boleh besarkan anak-anak dia, termasuk saya. Tak ada hutang pun. Seronok hidup tak ada hutang ni. Hutang tak sama. Kita keluar pagi, balik petang cari duit, bukan apa pun. Sebenarnya nak bayar hutang je. Betul tak sahaja? Hari ni punya budak sampai kahwin pun pergi minjam. Buat kat bank tak? Kita kalau beli rumah dengan bank, kita tak bayar, bank tarik rumah kita. Bagi tahu kat budak-budak muda yang kahwin buat personal loan, kalau dia tak bayar, bini tak, bank tarik, bini dia. Itu sebab bukan bini dia, bini bank. Betul. Kita keluar rumah bukan apa pun. Tengok, cukup bulan dapat gaji, benda pertama yang kita fikir apa? Bukan benda pertama yang kita fikir, wah aku nak bagi anak bini aku tak. Kadang-kadang miss tak dapat nak bagi pun. Sebab bulan ni belanja lebih. Kan? Betul tak? Kawan saya ni nak tunggu bulan 10 ni. Saya rasa 19, bulan 8 posting kan. Betul tak? Kan? Sekarang menanggung. Kena halau tidur masjid 3 hari. Kalau 3 hari keluar tablik apa? Ni 3 hari kena halau. Ustaz tu. Sebab 6 jenis hutang. Umur muda lagi. Jangan hutang. Seronok hidup tak ada hutang ni seronok. Kalau dah ada, apalah, kita cuba maintain yang tu je. Cuba kita ada perasaan aku takut nak berhutang, walaupun kita mampu.
Sebab tu Allah kata kamu kena ingat aku dengan cara berserah diri, bertawakal. Tak? Sebab kata Allah, jika kamu ingat aku dengan cara bertawakal, aku kata Allah akan ingat kamu dengan cara aku cukupkan keperluan kamu, aku cukupkan bekalan kamu, aku cukupkan rezeki kamu. Allah kata wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal, Allah cukupkan keperluan. Tengok mak bapak kita cukup. Dia besarkan kita, dia siap buat kereta lagi, tak ada hutang. Kita buat kereta tapi berhutang. Jadi kita kata ada kereta ni, belilah tanah. Tapi beli tanah bukan cash, beli tanah berhutang. Buat apa? Buat apa buat kereta dengan berhutang? Tak. Macam mak bapak kita, dia buat kereta tak ada hutang. Lepas tu bila dia dah tua, seronok dia tak ada hutang. Kita dah tua, dah pencen hutang tak habis lagi. Betul tak ni? Kan? Sebab tu Allah kata siapa yang bertawakal, Allah cukupkan keperluan. Tu ayat 1005. Dalam masjid ni pun tak ada saya rasa. Ada? Itulah dia. Hafal, bagus. Ayat 1005 dekat rumah pun payah nak jumpa, surah masjid pun payah nak jumpa. Tapi kalau tuan-tuan nak mudah jumpa, pergilah kedai mama. Adalah ayat 1005. Betul tak kan? Mama ni dia punya pelari dua je. Ayat 1000 dinar dengan Astro. Itu je. Kalau ada Astro, tambah musim bola. Habis dengan ustaz-ustaz, dengan imam, dengan Tok Bilal, Tok Siap, semua sangkut. Kalau tak sangkut di rumah, sangkut di kedai mama. Ini Astro punya penangan sendiri. Baik, itu cara yang kedua. Ingat Allah, iaitu dengan cara bertawakal. Pukul 10 habis tak? Sebelum pukul 10 kita habis. Yang ketiga kata, last Allah kata kamu kena ingat aku dengan cara buat baik, ataupun dengan cara beramal. Beramal tu kira buat baik tu. Sebab Allah kata jika kamu ingat aku dengan cara buat baik. Contoh dalam bulan Ramadan ni lah, Nabi kata syahrul muwasah. Bulan Ramadan ni bulan di mana kita digalakkan untuk tolong orang. Maknanya buat baiklah. Sebelum Ramadan kita dermawan. Datang Ramadan lagilah kita kena dermawan. Sebelum Ramadan kita suka tolong orang. Dalam bulan Ramadan lebih lagi. Sebelum Ramadan kita rajin baca Quran. Dalam bulan Ramadan lebih lagi. Senang kata, dalam Ramadan segala-galanya lebih. Kan? Sebab tu uniknya Ramadan ni, orang duk kira hari. Mana ada kita kira bulan Islam sebelum ni? Betul tak? Tak ambil tahu pun. Tapi bila Ramadan ni kita kira hari ni berapa Ramadan. Kan? Hujung Ramadan. Kalau sebelum Ramadan tak tahu pun hari ni berapa ya bulan Islam. Tak tahu kan? Ini uniknya Ramadan. Selain daripada tarawih, kan? Ramadan ni dia unik bukan sebab puasa. Kalau puasa, besok 2 Syawal boleh puasa. Apa? Sebulan dalam bulan Syaban kita boleh puasa. Sebulan dalam bulan Rajab kita boleh puasa. Kan? Tapi uniknya Ramadan tadi sebab orang berhitung dia punya hari. Yang kedua sebab tarawih itu sendiri. Baik, dalam bulan Ramadan ni kita kena lebih. Contoh, kita sembahyang Isyak berjemaah tadi. Berapa pahala kita ni berjemaah? Sorry, berapa pahala kita? Sembahyang Isyak berjemaah tadi. Sembahyang Isyak berjemaah sampai dekat 27. 27 tu untuk orang bujang. Untuk orang dah kahwin double. Semua amalan orang yang dah kahwin ni double. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut raka'ataini min muta'akhir khairu min sab'ina raka'atan min ghairi muta'akhir. Tak. Itu Nabi sebut dalam hadis yang lain. Nabi sebut ganjaran ataupun amalan orang yang dah kahwin ni semuanya lebih. Orang bujang dia kalau sembahyang
fardu berjemaah nombor 7. Orang dah kahwin dah pun itu muncul. Kalau bini dia 1, kalau bini dia 2, berapa? Tak apa lagi. Sebab tu saya nak salahkan orang perempuan. Nampak muka saya dah? Tolonglah orang lelaki. Sebab orang lelaki, suami kita ni banyak dosa. Ya, isteri bila nak tolong, inilah dia bulan kita nak tolong mereka, lebihkan pahala. Berilah mereka kahwin lagi. Allah isteri. Iya, dia banyak dosa. Betul tak Bini? Tolonglah suami. Suami kita ni banyak dosa, kan? Kita sembahyang tarawih sat lagi. Nabi kata faman tatawwa'a fihi. Sedangkan dalam sebenarnya sudahlah. Siapa yang sembahyang sunat, pahala dia pahala fardu. Tadi kita sembahyang isyak berjemaah yang dah kahwin 54. 2 rakaat tarawih sat lagi ni 54 kalikan dengan 8. Berapa dapat? Banyak, 400 lebih. Tak masuk bidan, tak masuk lagi kita duduk dalam tazkirah, tak masuk sat lagi kita nak tadarus, nak bersedekahnya dengan itu, dengan ini, kan banyak pahala tu. Nabi kata siapa yang buat satu ibadah fardu, tadi kita sembahyang isyak berjemaah 54. Nabi kata kana sab'ina faridatan fima siwahu. Pahala dia, pahala satu ibadah fardu macam isyak tadi 54. Kau kalikan dengan 70. Itu isyak. Besok subuh berjemaah 54 kali 70. Zuhur, asar, maghrib, isyak, sampailah hari yang ke 29. Bulan ni kita puasa 29. Sebab bulan Syakban 30. Dia kalau Syakban 30, Ramadan 29. Kalau Syakban 29, Ramadan 30. Dia gitu. Dia punya sipih dia gitu. Maknanya kita buat begitu, kita punya ibadah fardu subuh dikalikan dengan 70 sampai hari yang ke-29. Kita punya ibadah sunat semuanya dikalikan dengan ibadah fardu sampai hari yang ke-29. Sebab tu dalam bulan ni orang yang faham Ramadan, bila Ramadan bagi dia senyum, dia seronok. Sebab inilah masa dia nak buat. Saya kuliah di Sandabi hari itu. Saya kata Sandabi ni banyak projek mega, banyak projek yang besar-besar. Tuan-tuan kalau nak tahu projek mega Allah dengan manusia, Ramadan. Ramadan ni projek besar Allah untuk manusia. Sebab pahala dia lain macam. Orang yang faham Ramadan, bila datang Ramadan dia senyum, dia seronok dengan Ramadan. Sebab pahala dia berlipat ganda. Dan orang yang faham Ramadan, bila Ramadan pergi, dia sedih. Kalaupun dia tak menangis, hati dia jauh, dia rasa sayur, dia rasa macam remuk-remuk, dia sabarlah. Masjid-masjid pun jadi sunyi. Sekarang ni mana-mana masjid saya pergi meriah. Tuan-tuan boleh sembahyang sunat sampai pukul 10.30. Dalam bulan Syawal haram, jangan haram nak sembahyang sunat sampai pukul 10.30. Buat sembahyang hajat cuma lebur lagi gitu. Tapi dalam bulan Ramadan boleh. Cerah ni. Lepas tu dalam Quran Allah sebut tanda-tanda orang nak mati. Bila dia punya perangai ni macam budak-budak balik. Tak salah saya dalam surah Yasin. Waman ma'amir hulu nakisku fil khalqi afala yaqil. Yaqilun ke tak kira jawabnya. Abang buka sendiri kan, cari ayat. Tahun ni tak ada Hafiz Quran. Tahun ni tak tunggu imam luar. Yaqilun ke tak kira dia. Ada apa cari sendiri kan? Surah Yasin tu tak salah saya. Allah cerita orang nak mati ni perangai dia macam budak-budak. Makan pun nak hidang. Kalau bini tak hidang, tak makan dia. Dia nak mati tu. Tak susah. Isteri kalau tak percaya, balik kan sahur dengan hidang. Dan tengok suami makan, kita tak makan. Dia tak hidang, kita hidang. Apa susah? Pergi ke dapur ambil hidang untuk dia. Apa susah? Kencing dia tak minta maaf. Orang dia basuh kan. Ini nak mati ni, pakai pampers, mandi pun orang mandikan. Jalan pun dah berapa kan? Ini tanda orang nak mati. Kita pula kalau nak tahu kita ni usia masih panjang ataupun dah mati, mudah saja. Kita tunggu malam raya kan.
Bila penyimpan rumah besar isytihar, besok raya, kita dah tua, besok raya, mati. Sebab yang seronok nak raya ni budak-budak je. Kita orang tua ni bila kata besok raya, kita kena sedih, habis. Sebab besok pahala jadi normal balik. Satu ibadah fardu, satulah ibadah fardu yang kita dapat. Satu ibadah sunat, satulah pahala ibadah sunat yang kita dapat. Kita balik hari terakhir Ramadan, hari terakhir tarawih ni, kita balik rumah tu, okay dah, besok dah tak ada Ramadan. Kita kena ulang kaji. Ya Allah, kenapalah dalam bulan ni aku tak khatam Quran? Kenapalah dalam bulan ni aku tak pulung kau-kaunya sembahyang sunat ni? Dan kenapalah dalam bulan ni aku tak buat begini, aku tak buat begini? Ni tak ada orang dapat Ramadan ni. Tapi kalau orang tak dapat Ramadan ni, bila Ramadan tu habis kan, dia seronok. Besok aku tak payah lagi nak tarawih kan. Orang ni belum tentu dapat Ramadan. Sebab Allah kata, jika kamu ingat aku dengan cara buat baik, aku akan ingat kamu dengan cara aku beri rahmat kepada kamu. Allah kata, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Dan siapa yang buat baik kerana Allah, Allah beri rahmat dekat dia. Rahmat Allah ni sangat hampir dengan orang yang buat baik. Cukup sekadar tu 3 cara. Allah kata doa, yang kedua tawakal, yang ketiga tengok hadis. Dah lupa dah macam mana. Yang pertama doa, yang kedua tawakal, yang ketiga tengok, yang ketiga apa ni? Buat baik, yang ketiga buat baik. 3 cara Allah sebut dalam Quran untuk kita ingat. Jadi Allah Ta'ala kita tangguh pada tasbih Allah dan surah Al-Rahman.